konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Channel. Okey, nama aku A dan kisah benar horror hari ini bertajuk Office. Okey, sebelum tu A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, time tu aku bertiga dekat office. Aku, A, S dengan T. Kita orang bertiga sahaja dekat office. Sebab time tu ada kerja, so kita orang pun OT. Okey, time tu dah pukul 6 lebih nak dekat maghrib macam tu lah. Lepas tu si T ni nak solat asar. So dia pun pergi dekat belakang, pergi dekat pantry lah untuk ambil wudu. Tapi dia jenis yang macam tak berani sangat, sebab kita orang pun tak berani sangat. Jadi dia buka pintu pantry tu, selalunya tutup, tapi kali ni dia buka untuk macam clean apa-apa jadi, sebab kita orang bertiga je. So boleh lah panggil each other kan. Lepas tu time dia dekat pantry tu, time dia ambil wuduk tu, kita orang dekat bahagian office lah, kira dekat depan kan, kita orang macam buat kerja masing-masing. Tiba-tiba dia menyaut, tiba-tiba si T ni menyaut, ya? Macam tu kan. Lepas tu kita orang macam, apa hal si T tu? Lepas tu tapi kita orang buat dia tahu je lah, sebab tak ada siapa panggil dia. Lepas tu dia keluar, dia dah habis ambil wuduk tu, dia pun keluar. Lepas tu dia cakap dekat kita orang, ada sesiapa panggil dia ke? Macam tu kan. Lepas tu kita orang macam tak ada. So dia kata dia dengar ada orang panggil nama dia waktu dia ambil wuduk tu. Macam ada orang nak guna bilik air, lepas tu panggil nama dia, suruh dia cepat. Macam tu lagu lah. So dia dengar nama dia lah, like 2 kali macam tu. Tu dia cakap iya tu, sebab dia buka pintu. So kita orang yang dekat depan dengar lah yang dia cakap iya tu, sebab dia cakap kuat kan. Lepas tu macam kita orang tak ada siapa panggil dia. So macam tak apalah, mungkin salah dengar, cakap macam tu kan. Lepas tu bila dah habis semua semayang semua, lepas tu sambung nak buat kerja masing-masing. Lepas tu time tengah buat kerja tu, si T ni dengar ada bunyi suara perempuan tau. Suara macam humming, macam macam tu. Dia humming macam creepy in a creepy way lah. Lepas tu time tu macam, lepas tu si T ni tanya dekat si S, kau ada panggil ataupun humming apa-apa ke? Macam tu kan. Lepas tu dia tanya sekali dekat aku lah. Lepas tu macam tak ada apa-apa humming pun. Lepas tu macam, ya ke kau tak nyanyi ke? Macam tak ada. Okey lah, tak apalah. Lepas tu dia je dengar. Lepas tu tak ada siapa pun tahu apa yang jadi sebenarnya. Lepas tu kita buat kerja dan kita pun balik. Besoknya kita orang OT lagi. Waktu petang tu pula kita orang masih bertiga. Tak tahulah kenapa kita orang bertiga je asyik OT je kan. Dah kerja dekat kita orang je. Lepas tu kita orang ni, aku T dengan S duduk kat tempat masing-masing lah. Ni dah besok tau. Lepas tu tiba-tiba si S, dia pakai earphone sambil buat kerja dengan lagu kan. Lepas tu dia pakai earphone tau, dua-dua, bukan sebelah je. Dia pakai earphone tu, tapi dia dengar ada suara perempuan humming juga. Humming yang sama dengan semalam lah. Aku rasa mana ada humming lagi lain kan. Dia macam macam tu. Lepas tu si S ni pun cabut lah earphone dia, macam nak dengar kan, siapa nyanyi, ada orang nyanyi ke, macam A ke nyanyi, aku ke nyanyi kan, A ke ataupun T nyanyi. Lepas tu dia pun tanya dekat kita orang juga, macam kita orang ada nyanyi ke, macam tu kan, karaoke ke, macam dah besar-besar OT karaoke ke. Lepas tu macam tak ada siapa pun karaoke, tak ada siapa pun humming. Kalau humming, maksudnya humming tu macam kita orang punya position tu macam agak jauh tau, bertiga ni, dengan portion-portion lagi kan. So kalau nak humming sampai orang dengar, memang kena kuatkan humming tu, faham tak? Tapi mustahil kalau humming pelan-pelan. Kalau kita orang humming kan, like pelan-pelan sampai dia dengar, sebab kita orang punya kedudukan tu macam agak jauh kan. Lepas tu kita orang nak tanya pun kita orang macam kena jerit sikit kalau nak cakap tu each other kan. Lepas tu macam serius lah macam tu kan, siapa yang humming. Lepas tu tak ada siapa pun yang humming. So kita orang biarkan je lah sampai situ. Lepas tu masing-masing pun balik. Bila dah balik sampai rumah, okey, ni kisah aku pula lah, sambungan dia kan. Dah sampai rumah, kereta aku tu kan, dia macam
kalau ada something nanti dia akan rasa berat tau. Tapi time tu dia tak ada rasa berat pun. Tapi bila sampai rumah, aku solat maghrib. Sementara nak isyak tu, aku duduk dulu kan. Lepas tu time aku duduk tu, tiba-tiba aku masih dalam bertelekung je. Tiba-tiba tafsir aku dekat atas tau. Aku tahu dekat atas lah kiranya, atas kabinet, atas rak buku tu kan. Tiba-tiba aku punya tafsir Al-Quran jatuh tanpa sesiapa pun tolak. Dia kat atas. Lepas tu dia, tempat tu sangat secure lah kira. Kalau tak ada orang tolak, kalau tak ada angin sangat-sangat kuat, baru dia jatuh. Baru dia tak akan jatuh. Kalau ada benda-benda tu baru dia jatuh. Macam tu lah. Faham tak apa aku cakap? Sorry lah kalau terbalik-balik sikit. Aku memang macam ni. Lepas tu dia jatuh tiba-tiba. Lepas tu aku macam waktu tu aku seorang, tak ada siapa pun si tafsir tu. Lepas tu tiba-tiba dia jatuh. Lepas tu macam okey lah, tak apalah. Lepas tu ada hari tu, time tu lah, waktu tu jadi macam tu je lah. Tiba-tiba tak rasa jatuh. Lepas tu tak ada apa-apa jadi. Lepas aku pun tidur lah macam biasa. Lepas tu ada hari tu, adik aku tempoh masa yang dekat-dekat juga. Adik aku seorang-seorang dekat meja belajar dia, bilik yang sama. Aku masa tu dah tidur. Kira dia seorang lah yang menjaga waktu tu. Tiba-tiba kan, waktu tu dah 2-3 pagi sebab dia buat assignment dia. Sekarang kan kena duduk rumah kan, PKP kan, tak boleh masuk universiti. So adik aku tengah buat assignment dia malam-malam. Tiba-tiba salah satu daripada benda, aku tak ingat apa yang jatuh, tapi benda yang dekat rak taksi yang sama, jatuh daripada atas ke bawah. Dia jatuh pop berguling sampai ke hujung kita orang punya rak lagi satu. Daripada sudut A ke sudut B, jauh tau. Dia jatuh lepas tu gulung. So, lepas tu adik aku masa tu dah pukul 3 lebih. Tak lama tu dia buat kerja. Aku tak tahu dia dah siap ke tak siap. Lepas tu dia terus tidur. Dia kata lah dia seorang-seorang, tak nak dia berjaga seorang-seorang kan. Dah lah benda semua jatuh. Aku pun tak faham apa masalah. Lepas tu macam tu je. So aku tak tahu siapa yang diorang dengar humming tu dekat office tu. Siapa yang jatuhkan benda-benda dekat rumah aku, dan siapa pun yang ikut aku ataupun korang. Sebab kau tahu tak, sebenarnya cerita benda-benda hantu ni, benda-benda misteri, benda-benda haunted, benda-benda creepy, benda-benda horror ni akan menjemput juga benda tu datang. Sebenarnya macam kau tengah cerita pasal aku ke? Nak join? Macam tu. Tapi let's just hope for not bad thing happen. Benda-benda ni kita tak nampak, tapi kita boleh rasa. Doa je lah banyak-banyak supaya tak ada benda yang buruk jadi kat korang. Okay, stay tuned for the next interesting horror true story from Take a Peek channel. Wujudnya memanggil cerita.